Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari dataran Kemerdekaan Shah Alam, cuaca yang agak cerah, tapi nak mula gelap ni. Mudah-mudahan hujan lagi, supaya bertambah bersih udara kita. Pagi ni macam setiap minggu saya nak berkongsi pasal satu lagi peribahasa, berbunyi kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan nak dicuba atau nak diduga. Apa maksudnya? Maksudnya jangan sekali-kali kita mempersoalkan, mempertikaikan, apatah lagi membantah kata orang tua-tua ataupun saranan orang tua-tua, sebab mereka merasakan mereka lebih berpengetahuan dan lebih berpengalaman. Ataupun yang keduanya selalu disebut yang bermaksud jangan sekali-kali mencuba sesuatu yang baru, apatah lagi kita tak ada pengetahuan dan pengalaman mengenainya. Ia pasti menyebabkan kita terjerumus dengan kegagalan dan kesusahan. Jadi dalam keadaan biasa, boss not always right. Sebab bos ni kalau baru habis belajar, sudah tentu tak ada pengalaman. Jadi yang otak-otai ni, mereka yang senior-senior ni lebih tahu. Jadi mereka jangan dipertikaikan. Sekali-kali mempersoalkan apa yang mereka lakukan, sebab mereka berdasarkan pengalaman kononnya. Saudara-saudari media sosial, saudara-saudari rakan media sosial yang kami raikan setiap minggu, semoga tak jemu. Saya nak sebut pasal peribahasa ni kepada 3-4 perkara. Pertama, peribahasa ni bukan ataupun macam seolah-olah bunyinya macam kegagalan. Orang tak ada ilmu, tak ada pengetahuan, tak ada pengalaman, pasti gagal melakukan apa juga. Tetapi kita jangan lupa, kita sentiasa boleh melakukan kajian, feasible study, kajian SWOT. Banyak lagi format, banyaklah yang saya tahu, lupa nak sebut semua. SWOT misalnya, kita sentiasa mengkaji kekuatan yang ada ataupun peluang-peluang dan kelemahan. Bagaimana kita mengatasinya, sudah tentulah cabaran yang akan kita hadapi untuk kita lebih bersedia dan memastikan kejayaan. Jadi walaupun dia hanya andaian dan rumusan ataupun unjuran, tapi kita boleh bertindak berdasarkan andaian tersebut. Memang tidak siapa yang boleh memastikan realiti yang mutlak kehendak Tuhan, tapi kita ada asas untuk melakukannya. Jadi walaupun gagal akhirnya ataupun di tengah jalan, dia hanya maklum balas bagi kita lebih bersedia bagaimana kita menggunakan maklum balas itu untuk lebih berjaya di masa akan datang. Tidak pernahlah kegagalan ini satu kelemahan ataupun menyebabkan kita gagal selama-lamanya. Saudara-saudari rakan media sosial sekalian, yang keduanya pasal ilmu, pengetahuan, pengalaman bukan segala-galanya. Orang cakap information is power. Saya tidak berapa setuju. Yang berkuasa adalah tindakan, action is power. Ilmu banyak mana pun, pengalaman banyak mana pun, sumber yang ada banyak mana pun, kalau tak bertindak, tak melakukan, tidak dizahirkan tindakan, there's no law of action. Kita hanya boleh merealisasikan apa yang kita fikir dengan bertindak. Jadi action is power. Sejengkal ke, sehasta ke, kalau tak pergi mancing, tak akan dapat ikan. Jangan yang takut-takutan. Jangan dimulakan dengan kegagalan. It always begin with successful, kejayaan. Jadi kekuatan, dalaman, determination itu penting. Dia yang menentukan kejayaan, bukan ilmu dan pengetahuan. Malah kekuatan dalaman itu, kejayaan ahli sukan misalnya, bukan daripada kemudahan peralatan sukan yang canggih. Ahli-ahli sukan Afrika, atlet mereka hebat, emas saja. Kenapa? Kaki ayam je lagi kan? Sebab kesungguhan dia. Kesungguhan untuk mengubah nasib lah antaranya. Mereka di kalangan miskin, mereka percaya mencipta kejayaan dalam sukan boleh berjaya. Ahli pemain bola sepak pun Afrika Selatan, daripada Amerika Selatan, belajar bermain bola sepak pada mulanya kaki ayam je. Tapi mereka boleh berjaya dengan skill yang mereka cipta.
Jadi sebenarnya bukan sepasal ilmu, pengalaman, tetapi keinginan mahu mencipta kejayaan. Tapi kalau tak mahu kan, ketiganya pasal kekuatan dalaman. Segala-galanya pasal kekuatan dalaman. Bukan saiz ikan, bukan saiz kail, tapi kesungguhan mahu melakukan. Kekuatan mencipta motivasi, kekuatan mencipta impian, kekuatan membina motif dan alasan, kekuatan bertindak, membina keyakinan. Jadi segala-galanya apa yang kita lakukan, ingin lakukan secara fizikalnya, mesti bermula dengan non-fizikal, impian, niatnya tu. Kalau kita buat sesuatu, orang lain suruh, yang bukan kita minat, jadi susah sekali. Tapi kalau kita mahu melakukan apa kita mahu, suka, percaya, insyaAllah, teruskan. Keempat, dia adalah pasal peluang. Saya selalu sebut, dia pasal empowerment. Ramai orang-orang yang berjaya akan beri peluang kepada anak-anaknya berjaya. Tengoklah, bapa wakil rakyat, anak pun wakil rakyat. Bapa bekas ahli parlimen, anak pun ahli parlimen. Macam tu lah, bapa menteri, anak pun jadi menteri. Bapa Perdana Menteri, anak pun dilepas jadi. Jadi peluang itulah yang menyebabkan mereka berjaya. Orang yang berpengetahuan, berpengalaman, bersungguh-sungguh, kalau tak ada peluang, tidak dibina upaya mereka, susah sikit lah. Kalau bos kan, bos tak pernah percaya, tak menyokong. Kawan-kawan begitu juga, tidak pernah menyokong, selain dia mengata kan, nak buat baik sikit, tu membodek lah tu katanya. Sentiasa mencik jalan, menyebabkan kita tidak mahu melakukan. Tidak ada peluang, itulah menyebabkan kita tidak akan berjaya. Apatah lagi tidak beri kesempatan untuk mencipta kejayaan, membenarkan kesilapan. Ni tak membenarkan kesilapan ni, langsung tak percaya kita suruh orang lain buat. Suruh orang lain buat, tak percaya kita buat. Saudara-saudari rakan media sosial, akhir sekali lah saya nak kongsi satu cerita. Cerita James Douglas yang menemukan Mike Tyson. Kenapa? Mike Tyson berpengalaman, powerful, skillful. James Douglas pun berpengetahuan, tapi rankingnya jauh. Diberi rating 1/40. 1 je peluang James Douglas menang berbanding 40 Mike Tyson. Semua kawan-kawan, pengulas-pengulas sukan mengatakan James Douglas akan kalah. Kecuali mak dia je yang mengatakan dia akan menang. Sokongan dan peluang yang diberi oleh maknya tu menyebabkan dia sangat bersungguh-sungguh. Apatah lagi akhirnya mak dia mati 3 minggu sebelum perlawanan, menyebabkan dia sangat determin, sangat bersungguh-sungguh untuk membuktikan mak dia benar dan dia boleh melakukan. Betul. Walaupun dibayar 1.3 juta berbanding Mike Tyson 6 juta US dollar, dia berjaya menyumbangkan tumbukan padu pusingan yang ke-10, menyebabkan Mike Tyson tergolek buat kali pertamanya. Tidak boleh orang lupakan kejatuhan Mike Tyson di tangan James Douglas. Lepas tu berturut-turutlah Mike Tyson tumbang. Saudara-saudari media, rakan-rakan media sosial, bukan kail, bukan ilmu, bukan pengalaman, tetapi kesungguhan, determination, motivasi, apa lagi, emotional state yang dicipta yang boleh menyebabkan kita berjaya. Semoga berfaedah. Darling. Ada apa-apa? Tak kisahlah sejengkal ke, sehasta ke, janji dapat ikan. Ikan jenaha tau. Boleh masak. Sekian. Semoga berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.